Itu, ya tak apa ya. Itu gambaran ya di mana-mana. Okey, macam-macam. Cuma saya nak cerita kepada tuan-tuan ya. Berapa kekuatan yang ada dengan orang-orang seperti ini? Rupanya orang tenaga agama ni di Arus Perdana ni berpuluh-puluh ribu orang. Saya ambil Kementerian Pelajaran dengan Jacob dan guru Kementerian Pendidikan Islam. Di situ ada 45,000 orang ramainya. Okey. Saya rasa ada angka ya. Tengok Yang saya nak cerita kekuatan kita Program Jacob dan Pendidikan Islam menggunakan 55,000 orang guru. Kafah Jakim sekarang menggunakan 32,000 orang guru. Guru Marah, Pesara Yunsi, Pesara Institut Kemahiran seperti IKBN, ILP, IPM, Pesara Institut Latihan Islam. Kalau di jumlah-jumlah, kita mesti hampir ada 100,000 orang yang berkelulusan pengajian Islam. Bercakap tentang Islam, dibayar gaji untuk Islam. Tapi mengapa Kristian boleh bijak kita lagi? Saya marah sebenarnya bila Jakim buat ini, Jaga Agama buat ini, kawan-kawan kita si perli kita. Saya kata apa yang tak kena lagi. Saya cabar. Kalau tak setuju dengan Jakim, kamu yang kat universiti buatlah kenyataan Abah Gitas kasih Ahmad. Apa nak ni? Payah sangat. Panggil media, baru senyap. Sebenarnya dia tidak faham. Ini kekuatan. Ini yang saya katakan strength. So, inilah punca yang menyebabkan tuan-tuan tahu ya. Inilah punca yang menyebabkan bukan Islam marah kat kita. Dia tahu berbilion duit digunakan untuk Islam. Yang berbilion duit digunakan untuk Islam. Saya tidak marah Kristian. Saya marah gerakan Kristianisasi. Saya tidak marah Hindu. Saya marah pada gerakan Hinduisasi. Saya secara tubuh saya tak marah Idris Jallah, tapi saya tahu apa yang Idris Jallah buat. Dia tahu apa yang kita dapat. Dia fikir 55,000 orang guru yang kalau S48 setengahnya gaji sampai 8,000, betul? 55,000 guru sebulan berapa habis duit untuk agama? Guru kafah yang setahun 358 juta orang. Ya, berapa habis duit? Dia orang tahu, orang seperti Idris Jallah tahu sebab dia duduk di Jabatan Perdana Menteri, dia tengok angka-angka ni. Berbilion rupanya diguna untuk gaji ini semua. Ini kalau dia orang tahu kita ceramah macam ni, membengkak hati dia. Dalam dia membengkak, kita pula tidur kat sini. Punyalah tak betul. Wow. Aduh. Saya bukan nak mengapi-apikan tuan-tuan. Cuma nak menghangatkan saya. Bukan api hangat saja. Tapi yang saya nak tunjuk, inilah yang berlaku tuan-tuan. Mereka cukup berdesing. Itu cerita guru-guru kafah, guru Jacob, guru pendidikan Islam Pesara Universiti yang hampir 100,000 orang. Belum pegawai-pegawai seperti kita S, saya tak kira lagi. Yang pasti S ni, S41 sampai ke atas ada 2,800 orang seluruh negara. Berapa dia habis? Belum S17, S22, S27, S28, ada 28. 26 ada. Okey. Dan seterusnya sampai Jusah duit apa rim sensitif. Allah Akbar ya. Nak cerita kita ada kekuatan. Tapi ibarat kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam tulisan apa dia kata? Kekuatan tenaga yang terbengkalai. Kekuatan tenaga yang terbengkalai. Ulang balik. Kekuatan tenaga yang terbengkalai itu Dr. Yusuf Al-Qardawi istilahkan ummah yang ada sekarang ini. Dia terbengkalai, lenglai. Apa kursus mana ilim kursus apa kaedah terbengkalai. Ungkapan dari Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang menyebut sebagai tenaga-tenaga yang terbengkalai. Kristian tak kuat, 3.2% jadi Selangor, 9% seluruh Malaysia, 48% di Sarawak, 25% di Sabah. Tak kuat. Seluruh Malaysia hanya 9.2% saja, tak kuat. Tapi seorang padri boleh kata Jakim punya khutbah, boleh menyindir Jakim punya khutbah, boleh
mereview Jakim punya khutbah, seorang padri. Saya terlibat dengan dialog agama di alam maya dengan geng-geng Kristian, tuan-tuan. Dia berlawan. Memang biadab mereka ini. Saya bukan bercakap. Saya terlibat dalam dialog maya geng-geng Kristian ini. Sekarang mudah. Masuk grup mana? Nak dialog Syiah, nak dialog Sunni, nak dialog apa? Geng-geng Kristian pun dalam alam maya. Memang biadab dia. Ya, saya buat soalan-soalan bodoh, memang dia tak boleh jawab. Apa kepentingan Tuhan nakkan anak? Tak boleh jawab, betul? Kalau dah Nabi Isa itu dikata anak, sebabnya kerana lahir tanpa ibu, tanpa bapa. So jadi Nabi Adam lagi layak jadi anak Tuhan, saya kata kan. Sebab tanpa ibu tanpa bapa, betul? Tapi sebab kita tak tahu jawapan-jawapan seperti ini, hanya kita tak mampu nak meragukan geng-geng Kristian ini. Kita boleh jawab mereka ini. Saya soal, kalau betul padri ampunkan dosa orang, habis kalau padri buat dosa, siapa nak ampunkan? Tak boleh jawab. Betul tak? Paling tinggi dia kata kalau dia buat dosa, kita pecat dia. Sekadar pecat-pecat ni ngesaikan ke kredibiliti yang kata padri itu layak ampunkan Tuhan? Saya kata tak selesai. Tak boleh jawab. Lepas tu, kalau betul padri boleh ampunkan Tuhan, ampunkan dosa hamba, macam mana dia nak jaga rekod? Buat soalan-soalan bodoh. Orang-orang yang diampunkan ni, macam mana dia nak bagi kat Tuhan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus, macam mana? Mana rekod inventory dia? Mana buku dia? Mana dia punya hadis dia? Macam mana nak bagi kat Tuhan? Itu pun dia tak boleh jawab. Nak berlagak mereview khutbah Jakim. Tapi kerana kita tak ada persiapan melawan, akhirnya kita rasa mereka tak boleh dikalahkan. Memang mereka boleh dikalahkan secara ilmu. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan berfikir, 100,000 orang guru-guru agama ni sebenarnya pegawai agama tak ramai, walaupun berapa nisbah dia nanti kita tengok, tapi maknanya kita ada kekuatan. Mereka bala tentera semua. So ini adalah ekonomi Islam yang kita juga berjaya buat, tuan-tuan. Tanpa ulama, tanpa guru agama, tanpa ustaz, tanpa Jakim, tidak mungkin wujud bank Islam, tidak mungkin wujud Ar-Rahnu pajak gadai Islam, tak mungkin ada semua ini. Sebab ide-idenya pemikiran ini datang bermula daripada pusat-pusat kajian strategik kita, dan orang hanya sambut. Begitulah juga halal, yang saya cerita tadi, tuan-tuan. Tuan-tuan, kenapa kita nak buat halal, tuan-tuan? Setelah menjadikan Malaysia hub halal dunia, kita nak tubuh banyak koridor halal diwujudkan di Malaysia ini dan seluruh dunia. Dan kita tahu ini adalah bisnes $1 trillion Amerika. Tapi yang penting selain memberi peluang pekerjaan, kita nak menembusi melalui projek ekonomi umat ini sebagai ruang-ruang dakwah kita. Saya ambil contoh. Kalau dulu pusat penyembelihan, kilang-kilang mungkin Islam, seorang pun mungkin payah nak dapat pekerja Islam, payah mungkin nak masukkan seorang ustaz, 2 ustaz. Tapi dengan projek halal ini, tuan-tuan, secara strategik boleh dah masuk pegawai eksekutif halal yang lulusan kuis, pegawai eksekutif halal yang lulusan Universiti Melayu. Ustaz tak mereka? Ustaz. Maknanya kita sudah boleh masukkan ke industri-industri ini ustaz-ustaz. Takkan ustaz hanya tengok ayam kena sembelih, oh halal. Takkan sekadar itu. Yes, that is your main job, your JD. Tapi you sebagai da'i kena tubuhkan paling tidak persatuan dan badan Islam di kilang itu, di pusat penyembelihan itu, di industri itu, dan bina kader-kader dakwah di dalamnya. Dan dari itu cari 20 orang rakan, tunjukkan cara hidup Islam. Maka dari halal pusat sembelihan, dari halal industri tadi, akhirnya yang halal sekali ialah orang-orang yang kerja di sana, yang tak menutup aurat jika akhirnya menutup aurat. Ini strategik. Tak berpuluh serampang mata yang kita boleh gunakan dengan halal. Yahudi baca benda ini, tuan-tuan. Bukan Islam baca benda ini. Oh, dia orang buat macam ni rupanya, Tapi kita berbicara ini bisnes $1 trillion,
sekadar halal, hak lam, alif lam. Saya rasa tidak ada jabatan yang cukup terkenal di dunia, ya, melainkan JAKIM. Betul. Di Baluk Bulu-Bulu pun ada perkataan JAKIM. Hebat tak JAKIM? Saya naik Air Asia, pramugari boleh umumkan, tuan-tuan tidak perlu lagu dengan makanan, hidangan yang disediakan, semuanya ditanggung oleh JAKIM. Boleh pramugari sebut perkataan JAKIM walaupun dia sendiri tak halal.